Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan mujaddadan fi TF channel wa ma'akum al-Ustaz Taufiq Ismail. طيب اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا عن الشعر الجاهلي، ودرسنا اليوم في هذا المرئي عن ثلاثة أمور. أولا نبذة قصيرة للشاعر، ثانيا جو النص ومناسبته، وثالثا معاني المفردات للشعر. انتظرنا. Baiklah anak-anak, kita mulakan terlebih dahulu kelas kita pada kali ini dengan melihat kepada nubzah qasirah, biodata ringkas lisyair, bagi penyair. Jom kita mulakan. Anak-anak boleh semak dalam buku teks di muka surat 5. Ismuhu, nama beliau. Nama beliau anak-anak Hunduj ibnu Hujr ibn al-Harithi al-Kindi. Hunduj ibnu Hujr ibn al-Harithi al-Kindi. Mungkin anak-anak perasan perkataan Hujr. Kalau dalam buku teks tingkatan 4 kita dahulu ditulis Hajar. Mungkin ramai yang baca Hajar. Hunduj ibnu Hajar ibn al-Harith al-Kindi. Namun apabila Ustaz semak dalam sumber-sumber yang lain, dalam Wikipedia, dalam buku-buku adab, dalam buku-buku yang membahaskan berkenaan dengan penyair ini, dan juga ada video-video daripada sumber Arab itu sendiri, mereka tidak menyebutkan Hajar, bahkan mereka menyebut Hujur. Boleh dikatakan kebanyakan mereka menyebut Hujur, tak dengar yang sebut Hajar. Maka di sini Ustaz lebih memilih untuk menyebut Hujur berbanding Hajar. Namun kalau sebut Hajar pun tak apa, tak ada masalah, sebab ada dalam buku teks kita. Namun dari segi penggunaan dia, kesahihan penggunaan sebutan tersebut, bagi Ustaz lebih cenderung kepada sebutan Hujur. Tapi apapun anak-anak, tak ada masalah, sebab tulisan dia masih sama, Ha, Jim, Ra, cuma bacaanlah mungkin berbeza. Jadi nama beliau adalah Hunduj ibnu Hujr ibn al-Harithi al-Kindi. Ini adalah nama lengkap beliau lah. Jadi anak-anak boleh buat pilihan sama ada nak tulis semua sekali ketika menjawab soalan dalam peperiksaan, ataupun anak-anak hanya mengambil Hunduj ibnu Hujrin, itu saja pun tak ada masalah. Jadi terpulanglah kepada anak-anak macam mana nak jawab. Baik, itulah nama beliau. Seterusnya laqabuhu, gelaran beliau. Beliau digelar dengan gelaran Imru'ul Qaisi, Imru'ul Qais, dan gelaran ini bimunasabati ismi sanami, bersempena dengan nama berhala. Jadi gelaran ini anak-anak jangan guna dalam kalangan kita lah. Kita hanya sebut untuk Imru'ul Qais sahaja. Untuk kita tak apa elok, sebab dia datang bersumber daripada ismi sanam, nama berhala. Taib, seterusnya kita lihat tempat dan masa lahir beliau. Wulida fi Najdin, beliau dilahirkan di Najd. Najd ni anak-anak berada sekarang ni di Arab Saudi, dan ia merupakan tempat di mana ibu kota negara tersebut berada sekarang ini. Dan Najd ini juga anak-anak ya, merupakan bahagian tengah dari semenanjung tanah Arab. Jadi Imru'ul Qais dilahirkan di situlah, dan beliau dilahirkan ama 501 lil milad, pada tahun 501 Masihi. Ini satu pendapat. Wa qala akharun, dan berkata ahli sejarah yang lain. Apa kata mereka? Innahu, baca innahu ya anak-anak, jangan baca annahu. Betulkan alif itu berkasut hamzah ya, bukan berkopiah hamzah. Sebab selepas daripada qala, perkataan al-qaul mesti dibaca inna, tak boleh dibaca anna. Itu sedikit maklumat untuk anak-anak ya. Jadi berkata ahli sejarah yang lain, innahu wulida, bahwasanya Imru'ul Qais itu dilahirkan fi ami, pada tahun 130 qabla al-hijrah, 130 sebelum hijrah, yang mana ia bersamaan dengan tahun 497 lil milad, yang bersamaan dengan tahun 497 Masihi. Inilah beberapa pendapat berkenaan dengan mauliduhu. Seterusnya jom kita lihat hayatuhu, kehidupan beliau. Imru'ul Qaisi min qabilati Kindah. Imru'ul Qais ini anak-anak ya, berasal daripada kabilah Kindah.
kabilah Kindah ni adalah kabilah Arabiyah Qadimah, sebuah kabilah Arab yang qadimah, yang dulu-dulu, yang klasik. Jadi kabilah Kindah ni bukan biasa-biasa ya anak-anak. Dia merupakan sebuah kerajaan yang besar dan Imrul Qais berasal dari kabilah tersebut. Wa kana abuhu Malika Asadin, dan adalah bapaknya, bapa Imrul Qais itu, iaitu yang bernama Hujr tadi ini, Malika Asadin, merupakan raja bagi Bani Asad. Jadi Malika Asadin ini kena terjemah dengan tepat ya anak-anak. Maksudnya bukan gelaran dia Raja Singa, Lion King, bukan. Maksud Malika Asadin di sini adalah raja kepada Bani Asad. Di zaman dahulu, zaman jahiliah, ada puak yang dinama sebagai Bani Asad, dan yang mana ketua ataupun raja kepada Bani Asad tersebut adalah bapa kepada Imrul Qais, iaitu Hujr itu sendiri. Jadi maksudnya anak-anak, Imrul Qais ini adalah anak raja dan beliau sepatutnya jadi raja, tetapi beliau tak jadi raja sebab beliau telah dibuang daripada orang yang layak menaiki tahta tersebut. Sebab apa dibuang? Sebab beliau terlampau asyik dengan perkara-perkara yang lara seperti arak, wanita, syair dan lain-lain lagi lah. Jadi disebabkan itu beliau dihalang daripada menaiki tahta, dan beliau pun, Imrul Qais pun tak kisah pun benda tu sebab dia memang tak nak. Dia lebih fokus kepada perkara-perkara lara tadi. Tetapi apabila ayahnya dibunuh oleh orang-orang dalam Bani Asad itu sendiri, akhirnya beliau menuntut tahta yang beliau sepatutnya berada di situ untuk membalas dendam kembali kepada mereka yang bunuh ayahnya. Tetapi dalam proses nak balas dendam tu anak-anak ya, beliau akhirnya dibunuh. Itulah sejarah ringkas berkenaan dengan Imrul Qais. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan Imrul Qais, anak-anak boleh bertanya dengan Tuan Guru Google. Searchlah dalam internet, carilah dalam tu, insya-Allah anak-anak akan jumpa kisahnya secara lebih lengkap. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Urifa bi amiri syu'ara'il asril jahili. Urifa, beliau dikenali bi amiri syu'ara'il asril jahili, dengan gelaran ketua para penyair di zaman jahiliah. Dalam kalangan para penyair yang ramai di zaman jahiliah itu, beliau adalah ketuanya. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Walahu diwanu syi'rin, dan beliau juga mempunyai diwan syair. Diwan ni maksudnya buku yang di dalamnya ada koleksi karya syair beliau lah. Jadi dia ada satu diwanu syi'rin mali'un, yang penuh dengan apa? Bi aghradin syatta, dengan tema-tema yang pelbagai. Maknanya dalam karya syair beliau itu ada macam-macam tema, tidak terhad dengan satu tema saja, bahkan ada macam-macam tema. Contohnya seperti Kal Ghazal, seperti tema cinta, wal fakhri, tema kebanggaan dengan al ansab, keturunan dan sebagainya, wal wasfi, dan tema al was, iaitu gambaran, menggambarkan apa yang berlaku di sekitarnya. Syi'ruhu minal mu'allaqatis sab'i, syair Imrul Qais ni anak-anak ya, merupakan salah satu minal mu'allaqatis sab'i, daripada al mu'allaqatis sab'i, satu istilah yang diguna pakai di zaman jahiliah lah. Allati ulliqat, yang digantung al mu'allaqatis sab'i ini ala jidaril Ka'bati, di dinding Kaabah. Dia macam ni ya anak-anak, daripada sekian banyak syair yang dihasilkan oleh para penyair di zaman tersebut, akan dipilih 7 daripadanya untuk digantung di dinding Kaabah. 7 syair yang terpilih ini merupakan syair yang paling berkualiti tinggi, paling hebat. Daripada sekian banyak syair yang ada tu, 7 ini yang paling hebat, yang paling berkualiti. Dan syair Imrul Qais ini merupakan salah satu daripada syair yang terpilih untuk digantung di dinding Kaabah. Dan inilah yang disebut sebagai Al-Mu'allaqat As-Sab', 7 karya yang digantung di dinding Kaabah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Selesai hayatuhu, kehidupan beliau. Seterusnya kita lihat wafatuhu, kematian beliau. Tuwfiya Imrul Qaisi fi Anqarah. Beliau meninggal dunia di Anqarah. Anqarah sekarang ni adalah Asimah Turkiya, ibu negara Turki. Dan kematian beliau itu berlaku pada tahun Ama 544 lil milad, pada tahun 544 Masihi. Ini satu pandangan. Wa qala akharun, dan berkata ahli sejarah yang lain, ini pandangan yang kedua ya anak-anak, innahu tuwfiya, bahwasanya Imrul Qais ini tuwfiya, meninggal dunia, fi ami 80 qabla al-hijrah, pada tahun
tahun 80 sebelum hijrah, yang bersamaan dengan tahun 545 lil milad, pada tahun 545 Masihi. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Inilah dia disebut sebagai nubzah qasirah, biodata ringkas penyair. Seterusnya jom kita lihat pula berkenaan dengan jawun nas wa munasabatuhu. Baik, dua perkara ini sebenarnya dalam peperiksaan ia merupakan perkara yang terpisah. Jawun nas satu makna, munasabah satu makna yang lain. Ini kena jelas. Baik, jawun nas ini maksudnya ialah madmun syairi, iaitu isi kandungan syair yang diadaptasi daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kemudian munasabatuhu, munasabah pula bermaksud sebab ataupun faktor yang mendorong penyair menghasilkan karya syair beliau. Baik, kita lihat yang pertama. Khataba syairu al-laila. Di sini dia beritahu penyair iaitu Imrul Qais khataba, berbicara al-laila, tentang malam. Yang mana malam itu adalah isyarat kepada kesedihan yang dia sedang alami. Dan malam itu pula alladhi yushbihu amwajal bahri, yang mana malam itu yushbihu, menyerupai amwajal bahri, ombak-ombak laut. Jadi di sini penyair menyamakan malam dengan ombak laut. Dia buat tashbih dekat sini. Jadi apakah persamaan di antara malam dengan laut? Sama tang mana anak-anak? Sama pada fi tawahhushihi, pada sifat ganasnya, wa rahbatihi, dan pada sifat ataupun pada perasaan ngeri ataupun takut yang ada pada keduanya. Cuba anak-anak bayangkan, kalau anak-anak berada di tengah lautan, pada ketika itu ombak laut sangat menggunung tinggi, sangat bergelora. Apa perasaan anak-anak pada ketika itu? Pastilah anak-anak rasa gemetar, rasa takut, rasa amat mengerikan. Betul tak betul? Betul. Jadi begitu juga dengan malam. Malam ni kalau anak-anak pergi ke Kubah contohnya pada waktu malam, pukul 12:30 malam, gelap gelita, tak ada bulan purnama. Apa perasaan anak-anak pada ketika itu? Kita akan rasa takut, kita akan rasa seolah-olah malam itu sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat ganas, memberi ancaman kepada keselamatan kita. Jadi malam dengan ombak laut disamakan dari segi itu, pada sifat yang disebutkan tadi. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Itulah perasaan yang ada dalam diri Imrul Qais ketika mana mengalami kesedihan. Jadi syair itu diungkapkan oleh Imrul Qais ba'da an asabathul humumu wal ahzanus syadidatu, bila mana dia ditimpa dengan kemurungan, al-humum kemurungan, wal ahzanus syadidatu, dan kesedihan-kesedihan yang amat dahsyat. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Seterusnya, wa kana syairu yatamanna an tadhhaba humumuhu wa ahzanuhu, dan penyair juga yatamanna maksudnya berangan-angan, bercita-cita, dia nak an tadhhaba humumuhu wa ahzanuhu, supaya kemurungannya, kesedihannya tadhhab, hilang, pergi, meninggalkannya. Walakinnaha, tetapi kesedihan, kemurungan yang dialami itu tabqa, masih tetap ada, tak hilang-hilang, kama hiya, seperti kebiasaannya, tak hilang-hilang. Itu maksud ayat di perenggan yang kedua. Jadi perenggan pertama, perenggan kedua ni anak-anak kita kategorikan sebagai jawun nas, madmun syairi, isi kandungan syair yang diadaptasi daripada peristiwa yang berlaku pada diri penyair itu sendiri. Dan perenggan yang terakhir inilah yang disebut sebagai munasabatus syairi. Sebab kenapa penyair menyampaikan syair beliau? Alqa syairu hadha syi'ra, penyair iaitu Imrul Qais menyampaikan syair beliau izharan, kerana nak menzahirkan, kerana nak menceritakan, lihumumihi, tentang kemurungannya, wa ahzanihi, dan kesedihannya, ala firaqi habibihi, kerana terpisah dengan kekasihnya. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Inilah yang disebut sebagai munasabatus syairi. Baik, habis berkenaan dengan jawun nas wa munasabatuhu. Seterusnya kita lihat yang terakhir iaitu ma'ani mufradat, makna perkataan-perkataan serti di dalam syair Imrul Qais. Kita ada 5 perkataan serti yang kita perlu ingat dan hafal. Yang pertama, sudulahu, perkataan serti dengannya ialah suturahu, yang membuat maksud tirai-tirainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tamatta, perkataan serti dengannya ialah tamaddada,
yang membuat maksud berpanjangan, tidak berkesudahan. Yang ketiga, kalkal. Perkataan seerti dengannya ialah sadr, iaitu dada. Perkataan yang keempat ialah injali. Perkataan seerti dengannya ialah inkashifi, yang membuat maksud terbukalah, terserlahlah satu perintah supaya dibuka dan diserlahkan. Dan yang kelima anak-anak, perkataan amras, amras, dan perkataan seerti dengannya ialah hibal, hibal, yang membuat maksud tali-tali. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Semoga video kali ini bermanfaat. Idza kana ladaikum su'alun aw istifsarun, tafaddalu uktubu fi at-ta'liqat. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.